Selamat tengah hari semua. Cikgu harap semua murid-murid dalam tingkatan peralihan yang teratai berada dalam keadaan yang sihat semuanya. Cikgu harap kamu semua menjaga kebersihan diri seperti yang telah kita pelajari semalam dan sentiasa mematuhi SOP agar kita semua tidak dijangkiti dengan COVID-19. Okey, baiklah cikgu nak sambung hari ini. Hari ini kita nak fokus kepada penulisan. Tetapi kita masih berada lagi dalam tema 1, kesihatan dan kebersihan. Di bawah tajuk sabar menunggu. Okey. Kita akan rujuk ada buku teks. Okey, muka surat 4 dan 5. Okey, yang bertajuk sabar menunggu. Okay, kalau kamu boleh download buku digital menggunakan ID MOE kamu boleh lihat muka surat ini dengan lebih jelas lagi. Okey. Objektif kita hari ini. Apa yang kita nak belajar sebenarnya hari ini berdasarkan muka surat 4 tadi tu. Okey. Yang pertama, murid dapat mengenali perkataan dan frasa. Nampak tu cikgu? Warnakan apa yang patut kamu tahu hari ini, apa yang dapat kamu pelajari hari ini. Di akhir pembelajaran hari ini, kamu akan tahu apa itu perkataan, apa itu frasa. Itu yang pertama. Objektif yang kedua, kamu dapat menulis perkataan dan frasa dengan betul dan kemas. Ejaannya betul dan tulisannya kemas. Okey, bukan compang-camping, bukan seperti cakar ayam sehingga orang tak boleh baca. Dengan betul dan kemas. Cikgu ulang sekali lagi. Jadi objektif pertama, kamu dapat mengenali apa itu perkataan dan frasa. Yang kedua, kamu dapat menulis perkataan dan frasa yang kita pelajari dengan betul. Betul maksud dari segi ejaan dia dan kemas. Okey, tak ada sengit-sengit, I macam A. Itu yang dikatakan betul, kemas, tegak, lurus, bulat, cantik. A kecil, cantik bulatnya. Kemas. Mudah untuk cikgu baca. Okey, kita nampak. Tak ada A, B, C, D, E, F, G yang kamu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini yang kamu belajar daripada sekolah rendah. Yang kamu nyanyikan di sekolah rendah. Apa benda ni semua? Ini adalah huruf. Okey, ini adalah huruf. Okey. Berdasarkan huruf-huruf ini, kita akan boleh gabungkan huruf-huruf ini untuk mendapatkan perkataan. Okey, perkataan. Maksud perkataan, yang pertama, ia merupakan kumpulan kata. Apa yang kita kata? Kata-kata yang diucapkan oleh orang. Sedang cikgu bercakap. Cikgu bercakap, ada perkataan yang cikgu sebut. Dan perkataan itu kamu faham. Okay? Perkataan itu yang cikgu cakap ni akan mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang boleh kamu dengar. Bunyi atau gabungan bunyi yang disebut atau ditulis dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan maksud. Macam cikgu cakap ni. Bila cikgu cakap, cikgu menggabungkan beberapa huruf dan menjadi perkataan dan cikgu menyampaikan sesuatu kepada kamu yang mempunyai maksud. Hari ini kita nak belajar perkataan. Cantuman huruf ini menjadikan perkataan dan cikgu keluarkan melalui bunyi. Kamu tak nampak sekarang ni. Okey? Kamu dengar saja. Itu dikatakan perkataan. Bila kamu tulis, itu yang disebutkan ditulis. Okay. Perkataan merupakan kumpulan huruf-huruf yang digabungkan dan memberikan sesuatu maksud.
Kan? Okey. Boleh faham setakat ni? Okey. Perkataan adalah huruf-huruf yang digabungkan atau disebut atau ditulis untuk menyampaikan maksud. Okey, daripada huruf yang kamu nampak ni A, B, C, D, E sampai Z ni kita cantumkan huruf-huruf ni menjadi perkataan yang bermakna. Okey, kita lihat kepada contoh perkataan. Okey, cikgu cantumkan huruf M, A, K, A, N. Menjadi satu perkataan makan. M, I, N, U, M. Minum. Menjadi satu perkataan daripada cantuman beberapa huruf. Kadang-kadang huruf itu diulang semula. Seperti minum, M ada 2 di situ. Okey. Kemudian, perkataan juga boleh terhasil daripada cantuman imbuhan. Sebagai contoh, tapa. Bertapa. Tani. Bertani. Mudi. Kemudi. Itu yang dikatakan perkataan. Boleh faham setakat ni? Okey. Seterusnya, kita pergi pula kepada, ada satu lagi di situ, makanan, minuman. Ini cikgu katakan tadi ni. Makanan, minuman daripada perkataan makan, kita tambahkan imbuhan di belakangnya makanan. Minum ditambah imbuhan di belakangnya minuman. Okay, boleh nampak di sini Ini penambahan imbuhan di sini. Dan ia masih lagi merupakan perkataan. Sama juga di sini. Ada ke. Ini merupakan perkataan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada keluar kartun. Apa yang dia cakap ni? Sebenarnya ada perkataan yang dicakap di situ. Yang menjadikan ia apa? Frasa. Tadi kamu kata dapat perkataan. Perkataan adalah huruf-huruf yang dicantum dan terhasil satu bunyi atau satu perkataan yang ditulis dan mempunyai maksud. Sementara frasa pula mempunyai apa? Mempunyai apa ni? Satu susunan yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 patah perkataan. Okey? Sekurang-kurangnya 2 patah perkataan. Dan dalam frasa ni dia tak ada subjek, dia tak ada predikat. Nanti kita akan pergi lebih jauh tentang subjek dan predikat ni. Sekarang ni kamu fokus kepada frasa saja. Okey. Cantuman nampak ni cikgu ada gambar ni, kartun ni. Dia cantuman beberapa perkataan dan menjadikan ia frasa. Sekurang-kurangnya ada 2. Sekurang-kurangnya ada 2. Okey, kita lihat kepada contoh frasa. Cikgu nak kamu dengar dengan jelas penerangan cikgu tentang frasa ini. Okey, frasa. Sekolah. Sekolah adakah dia perkataan ataupun frasa? Ini kamu jangan pening. Cikgu akan terangkan secara umum saja. Nanti cikgu akan terangkan lebih mendalam dari masa ke semasa apabila kita mempelajari tata bahasa nanti. Okey, sekolah boleh juga merupakan frasa walaupun ia satu perkataan. Mengapa? Sebab daripada perkataan sekolah kita boleh pecahkan dia, tambahkan lagi beberapa perkataan di belakangnya dan memberi maksud yang berlainan. Contoh di situ, cikgu dah beri sekolah, cikgu tambah rendah. Ini merupakan frasa. Sekolah tadi memang frasa. Sebab apa ke? Dia walaupun dia satu perkataan frasa, sebab bila disebut sekolah, kamu dah faham. Sekolah itu apa? Tempat murid-murid belajar. Okey. Sekolah umum. Sekolah apa? Sekolah
rendah. Frasa. Ada dua perkataan. Ingat tadi ya, frasa mempunyai sekurang-kurangnya dua patah perkataan. Lebih frasa. Okey. Kemudian sebuah sekolah. Juga sebuah sekolah bermaksud ada satu sekolah. Okey. Sebuah sekolah rendah. Ada penambahan perkataan sebuah dan rendah. Menjadikan ia satu frasa. Sebuah sekolah rendah. Kemudian, sebuah sekolah rendah luar bandar. Sebuah sekolah rendah luar bandar. Cantuman beberapa perkataan di situ bermula dengan sekolah. Sebuah sekolah rendah luar bandar. Okey. Sudah ada 5 patah perkataan di sini dan ia merupakan frasa. Boleh jelas ya? Boleh nampak tak perbezaan antara perkataan dengan frasa sekarang? Boleh ya? Jangan pening-pening. Kalau kamu pening-pening nanti, susah ni. Kalau tak faham, kamu boleh PM cikgu nanti. Cikgu akan terangkan lebih lanjut. Tapi buat sebenarnya dia sangat senang. Perkataan, cantuman huruf-huruf. Satu perkataan. Kita ada frasa. Okay. Boleh terjadi daripada satu perkataan ataupun sekurang-kurangnya dua patah perkataan. Disebut frasa. Baik. Sekarang ni kita rujuk buku teks muka surat 4, muka surat 5. Yang mana di sini ada tugasan untuk kamu telah cikgu terangkan apakah dia perkataan, apakah dia frasa. Kamu lihat. Ini adalah muka surat 4. Di dalam muka surat 4 ini, ini suasana di dalam klinik. Okey. Ada maklumat-maklumat yang ditampalkan dalam klinik ini. Cuba kamu perhatikan, ada perkataan, ada frasa yang terletak di situ. Sekarang ni, tugasan kamu, cikgu hendak kamu asingkan yang mana satu perkataan, yang mana satu frasa di dalam gambar muka surat 4 ini. Okay, apa yang ada dalam ni? Bilik rawatan. Okay, kamu lihat di sini. Ada bilik rawatan. Okay, di sini mari bersenam. Kaunter pendaftaran. Pemakanan seimbang. Karbohidrat. Protein. Kalsium. Mineral. Vitamin. Okay. Perkataan-perkataan ini atau frasa-frasa ini cikgu nak kamu asingkan dalam kotak yang disediakan. Mungkin kotak yang di sini, yang cikgu beri ni tak cukup. Okey, kamu boleh tambah sendiri dalam buku latihan kamu nanti. Ini sebagai contoh saja. Okey, cikgu nak kamu kena pasti dalam gambar ini di mana perkataan, di mana frasa dan kamu masukkan dalam kotak yang telah disediakan. Dan begitu juga dengan di muka surat 5. Nampak di muka surat 5, kamu juga kena asingkan perkataan dan frasa yang terdapat di dalam gambar muka surat 5. Okey. Yang kita nampak di sini, amalkan gaya hidup sihat. Petua, mencegah daripada penyakit ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, ceriakan diri, kawal tekanan, rajin bersenam, makanan berkhasiat. Kemudian di sini ada farmasi, pastikan anda mendapat ubat yang betul. Laporan kesihatan. Okey. Info Bistari ni tidak termasuk dalam latihan kamu. Jangan buat pula di sini. Yang ini tak masuk. Okey, yang cikgu tanda berwarna hijau ini saja kamu kena asingkan mengikut kategori yang cikgu berikan, itu perkataan dan frasa. Okey, boleh dapat?
Boleh faham tugasan yang cikgu berikan? Boleh? Okey. Untuk aktiviti hari ini sahaja cikgu nak kamu kenal pasti mana perkataan, yang mana frasa. Cikgu harap kamu dapat buat latihan ini. Sangat mudah dan ringkas saja tugasan hari ini. Okey. Cikgu minta kamu buat latihan ini dalam buku latihan tata bahasa. Tapi sekiranya di rumah kamu ada pencetak atau printer, kamu bolehlah cetak latihan ini dan kamu jawab. Setelah kamu jawab, kamu tampal di dalam buku latihan kamu. Tampal ya, kamu tampal. Jangan tak tampal pula. Bila dah jawab, kemudian kamu letak atas meja lah. Letak dekat rak buku lah. Nanti hilang. Dah siap, terus gam dan tampal dalam buku latihan tata bahasa. Dan buku latihan ini cikgu akan kumpulkan pada bila? Pada 4 April nanti. Okey, apabila kita bersua nanti di sekolah. Kita dah bersekolah nanti, cikgu akan kumpulkan dan tandakan latihan yang telah kamu buat. 2 minggu kita PDPR ni ada latihan yang cikgu suruh buat. Dan cikgu harap latihan tersebut telah kamu siapkan. Dan cikgu boleh semak pada 4 April nanti. Atau kita boleh bincangkan nanti jawapan kamu pada 4 April nanti di dalam kelas. Okay, sekiranya kamu ada soalan dalam latihan ini, kamu boleh hantar persoalan kamu dalam grup kelas, dalam Telegram. Cikgu akan seboleh-bolehnya menjawab soalan kamu. Okey, jangan tak buat. Okey, latihan ini akan menambahkan ilmu pengetahuan kamu dan memahirkan diri kamu, terutama dalam penulisan bahasa Melayu. Okay. Terima kasih. Cikgu ucapkan tahniah. Kamu fokus kepada pengajaran cikgu hari ini. Dan kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Terima kasih.